Ingat kan? Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita pagi ini akan bersama dengan Ustaz Zuhairi untuk kupasan hadis seterusnya. Tajuknya Ustaz tak bagi lagi, pagi ni Ustaz berbagi. So insyaAllah FB Live pun dah mula. Ustaz bagi kat ada masa dalam 10 minit untuk saya setting up everything dekat Facebook tu ya. Lepas terpaksa offkan dulu video sekejap ya. So Boleh mula Kak? silakan Ustaz, Kak Syida nak set up dekat apa tu dekat FB dulu ya. Ustaz boleh mulakan sekarang. Oh, boleh mula je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, ibu-ibu sekalian ya, minta maaf saya uruskan anak yang mula sekolah balik ni. Okey, hari ni insya-Allah kita akan sambung pengajian hadis kita. Yang lepas kita ada bincang berkaitan dengan amalan yang berlebihan ya. Ya. Amalan yang berlebihan. Hari ini kita akan lihat hadis berkaitan dengan tingkatan ahli iman dalam amal. Disebut tafadulu ahli iman fil a'mal, iaitu tingkatan ahli iman dalam bab amalan ya. Jadi hadis ini sebenarnya ingin menceritakan bahawa wujud perbezaan antara orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Masing-masing dia ada tingkatan dia ataupun dia ada kelebihan, keutamaan masing-masingnya. Baik.
Okey. Siapa yang nak baca hadis? Okey, ada volunteer ke baca hadis? Tak ada. Lah. Ifah, boleh Ifah baca hadis Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازي عن أبيه عن أبي سعيد Semula. An Amri bin Yahya tadi semula. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك. Bukan. Dia cara baca fayulqawna fi nahril haya awil haya. Minti situ. Syakka malik. فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا أمر والحياة وقال خردل من خير. Okey, Ifah. Bukan Ifah lah, orang lain. Siapa yang ada lagi? Okey, ibu-ibu cuba lihat ya. Saya tanya Ifah dan ibu-ibu cuba ingat apa yang jawapan yang Ifah berikan . Okey, Ifah, hadis ini dibawakan oleh siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari. Siapa guru Imam Bukhari? Ismail. Okey, Ismail ya, ibu-ibu. Ismail ialah guru kepada Imam Bukhari. Okey, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Kalangan sahabat. Abi Sa'id Al-Khudri. Okey, ini ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ifah, kenapa ada sahabat Nabi yang kita jumpa Nabi sebut kita sebut radhiyallahu an, dan ada hadis kita sebut radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu an, sahabat tu saja yang sahabat Nabi. Betul tak Ustaz? Kalau radhiyallahu anhuma maksudnya dia dengan ayah dia tu sahabat Nabi. Okey, kalau radhiyallahu an dia seorang je. Kalau radhiyallahu anhuma dia dan ayah dia memeluk Islam sahabat Nabi. Okey, baik. Tapi dengan syarat nama ayah dia disebutlah. Kalau nama ayah dia tak disebut, maka tak adalah radhiyallahu anhuma, jadi radhiyallahu an. Okey, baik. Hadis ini boleh Ifah tolong terjemahkan. Okey, sampai situ dulu. Ahli syurga masuk syurga. Ahli syurga masuk syurga. Okey. Ahli neraka masuk neraka. Okey. Kemudian Allah Ta'ala, apabila ahli syurga masuk ke syurga dan ahli neraka dimasukkan ke neraka, Allah SWT berfirman, akan dikeluarkan daripada neraka orang yang dalam akhriju tu keluarkanlah. Dia fi'il amar, perintah. Allah SWT berfirman, keluarkanlah daripada neraka siapa yang dalam hatinya ada walau sebesar benih daripada iman. Ataupun boleh tak Ifah sebut dalam bahasa yang dinamik, bukan bahasa yang terikat dengan terjemahan? Keluarkan daripada syurga siapa yang di dalam keluarkan daripada neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji benih. Sebesar biji sawi kan? Sebesar biji sawi. Okey. Maka dikeluarkan mereka daripada neraka. Qadis waddu tu maksudnya apa Ustaz? Muka mereka kehitaman. Ataupun bukan muka, mereka sendiri hangus terbakar, kehitaman. Mereka kehitaman, kemudian dicampakkan mereka ke dalam sungai kehidupan.
Okey, sungai itu namanya Sungai Al-Haya. Okey. Sungai yang bernama Al-Haya atau Al-Hayah. Okey, sungai itu sama ada namanya Al-Haya ataupun Al-Haya. Betul? Syakka Malik. Malik meragui. Okey, Malik ni merujuk pada kawan. Oh, Okey, maknanya ibu-ibu dalam hadis ini Panjang betul. dia kena ke belakang tu. Artinya ni bukan hadis ni. Okey, tak tanda sila. daripada tu. Dia ke belakang ni. Maksudnya, ya. maksudnya hadis tu berhenti sampai awil hayah je Ustaz. Berhenti Abil Hawiyah, berhenti sekejap. Dia berhenti sekejap. Sini dia bukan hadis. Fayam butuna ni hadis balik. Okey, apa ceritanya? Maka mereka dimasukkan. Dia sebenarnya tak cantik diterjemah, dicampakkan atau dilemparkan. Tapi maknanya mereka diminta untuk pergi ke sungai. Sungai itu Malik keliru. Semasa Malik ni membawakan hadis kepada Ismail, Malik ni guru pada Ismail kan. Masa Malik ni cerita hadis itu kepada Ismail, beliau keliru. Adakah sungai itu namanya Sungai Al-Haya ataupun Sungai Al-Haya? Ada tamarbutah di belakang. Syakka Malik, Malik keliru mana satu nama yang betul, Al-Haya ataupun Al-Haya. Okey, boleh faham ibu-ibu? Okey, Ifah sendiri boleh faham Faham Ustaz? Faham. Okey. Okey, teruskan Ifah, apa yang betul? Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih di tepi ni. Kalau kita sebut janib ni di tepi lah kan. Tapi sebenarnya okey, asai tu apa tu? Ifah, asai. Asai Biji kurma tu ke Ustaz? no. Asai ni banjir. Banjir. Okey, macam ni ibu. Macam mana ibu tak ada ni kan, tak ada hadisnya. Tapi ibu tulislah di buku catatan masing-masing. Fayam butu ya. Apa dah nak? Dah tulis dah Ustaz. Dah tulis. Okey, terima kasih. Ustaz, kalau Ustaz bagi hadis tu detail daripada awal, so kita boleh dah buat reference pada hadis tu. Contohnya sebelum start kelas kita baca dah sikit-sikit. Taklah rasa nak baca, rasa Ustaz suruh baca kan. Okey. Kisah awal kat grup kan. Okey, Kak Syida. Bayang butu nakamatan butul hibbah ni artinya mereka, kalau istilah kita manusia tak sesuai sebut tumbuh kan. Tapi kita sebut mereka hidup semula. Sebabnya asalnya mereka ni qadis wadu. Mereka ni terbakar hangus, kehitaman. Jadi sedangkan mereka ni nak dimasukkan ke dalam syurga. Jadi layakkah mereka masuk syurga dalam keadaan terbakar hangus ni? Maka mereka pun dipersilakan untuk berenang ataupun mandi di sungai kehidupan. Maka setelah mereka mandi di sungai kehidupan tu, fayambutu nakamatan butul hibbah fi janibis sail, mereka hidup semula ataupun mereka jadi orang yang baru sebagaimana biji yang tumbuh selepas banjir. Jadi banjir ni semuanya merosakkan segala benda, kemudiannya tumbuh balik kan pokok-pokok kan. Jadi begitulah keadaan ahli neraka yang nak masuk syurga ni. Mereka hidup semula bagaikan biji yang tumbuh semula selepas banjir. Ya. Okay, baik. Alam tara annaha takhruju safra multawiyah. Boleh faham ke Ifah yang ni? Tidakkah kalian lihat keluar safra kuning multawiyah yang melingkar Ustaz kan? Okey, pandai Ifah. Nabi tanya, tidakkah kamu melihat biji yang biasa tumbuh selepas banjir itu, dia kuning-kekuningan secara macam mana, melintang macam itulah. Maknanya tumbuh dengan begitu banyak kan. Okey, baik. Yang ini bukan hadis lah, ini perbincangan tentang istilah-istilah yang wujud dalam hadis. Hadis tu dia berhenti sampai safra multawiyah. Yang belakang ni bukan hadis, yang ini pun bukan hadis. Ini kekeliruan Malik, guru kepada Ismail. Tapi ini bukan Imam Malik, ini Malik yang lain. Okay, baik. Okey, sebelum kita bahas hadis ini, saya nak tanya Ifah, antara Imam Bukhari kepada Nabi itu ada berapa orang perawi hadis? Cuba baca berapa orang semuanya.
5 Ustaz. Okey, siapa? Ismail, Malik, Amru bin Yahya dari ayah dia Abu Sa'id Yahya. Al-Khudri. Okey, 5 orang semua. Beza antara Imam Bukhari nak sampai kepada Nabi SAW ada 5 orang perawi hadis. Dan yang paling pendek lah, hadis yang paling tinggi dia punya sanad dia, antara Bukhari dengan Nabi ada 3 orang je. Ada 3 orang je perawi hadis nak sampai kepada Nabi SAW. Yang ini 5, iaitu Ismail, Malik, Ismail, Malik, Ammar. Ayah Ammar ni nama apa? Dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Okey Ifah, apa nama ayah Ammar? Ayah Ammar Yahya Al-Mazini. Yahya Al-Mazini. Daripada Ammar bin Yahya Al-Mazini, daripada ayahnya Yahya Al-Mazini, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Okey, ini hadis yang begitu luar biasa lah ibu-ibu sekalian ya. Hadis tentang orang yang dalam neraka akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Orang yang berada dalam neraka ni, na'udzubillah, ataupun orang yang layak masuk ke dalam neraka ni, dia ada beberapa kategori. Kategori yang pertama ialah orang yang setelah ditimbangkan amalan kebaikan dengan amalan dosa dia, dia memang layak masuk ke dalam neraka. Ya, dia layak masuk ke dalam neraka. Okey, tapi sebelum dia masuk ke dalam neraka itu, dia sudah diberi syafaat sehingga ataupun dia diselamatkan sehingga dia pun diselamatkan daripada neraka sebelum masuk ke dalam neraka. Jadi ada juga yang kategori macam tu kan, maknanya dia selamat dah. Patutnya kalau timbang tu neraka dah kawan tu. Tapi rupanya ada sisi kebaikan lain yang dia buat yang membolehkan dia untuk masuk ke dalam syurga, dan boleh jadi ia mendapat bantuan daripada kawan-kawan dia, daripada ahli keluarga dia, ataupun daripada sesiapa yang mengenali dia yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun pertimbangkan doa kawan tadi, dan Allah memang tahu pun. Allah dari awal dah tahu dah. Cuma Allah nak bagi ruang kepada setiap orang membantu antara satu sama lain. Baik. Na'udzubillah, kita nak, kalau boleh kita memang syurga dari awal lah. Golongan yang kedua ialah golongan yang masuk ke dalam syurga dalam beberapa tempoh. Dan di situlah dia berperingkat. Ada yang masuk syurga sekejap, ada yang masuk syurga lama sedikit, ada masuk syurga dalam tempoh yang terlalu lama. Jadi sesiapa sahaja yang masuk ke dalam neraka ni, sekejap ni, mereka keluar, mereka dimasukkan ke dalam sungai Al-Haya, barulah mereka masuk ke dalam syurga. Sehinggalah orang terakhir dalam neraka dikeluarkan dari neraka. Di situlah dia ada hadis yang panjang dan pelbagai riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim An-Naisaburi rahmatullahi alaih, bahawa orang tu dia tercengang-cengang dalam perjalanan menuju ke syurga tu. Dia jadi bela, betul ke, muat lagi ke syurga dia nak masuk dan sebagainya. Sehingga Allah menyatakan baginya syurga seluas langit dan bumi. Nak kata luasnya syurga yang diberikan kepada orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Ya. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, saya ada terangkan dulu dan saya ada sedikit kesilapan tentang tempat namanya Qantharah. Ingat lagi ke cerita Qantharah? Okey, saya nak betulkan sebab dulu saya ada silap sikit tentang Qantharah ni. Qantharah ni ialah tempat sebelum masuk ke dalam syurga, iaitu selepas titian sirat. Bila titian sirat tu kita berjalan, kita lepas, insya-Allah kemudiannya kita akan sampai ke satu tempat namanya Qantharah. Okey, ketika di Qantharah itulah kita akan kita kata apa ya? Okey, saya tunjuk satu ayat Quran ni. Kita akan diadili sesama kita orang beriman kepada Allah ni supaya tidak timbul lagi perasaan benci membenci antara satu sama lain. Itu tujuan Qantharah tu. Mana ayat dia Okey, ni ayat dia. So, saya dah tulis ke atas. Qantharah. Ataupun dalam bahasa Arab, okey, saya tulis bahasa Arab ni Qantharah. Bukan Qantharah. Okey, baik.
dalam sekejap. Adik, situ. Ambil main kat sini. Okey, ketika di kontara ni orang yang beriman kepada Allah akan diadili sesama mereka. Tujuannya begini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami akan cabut apa sahaja dalam hati mereka daripada perasaan, okey, bukan hasad dengki, tapi perasaan ghil. Okay, bila dibuang perasaan ghil, ikhwanan, mereka akan jadi saudara, ala sururim mutaqabilin, mereka akan hidup bersaudara dalam keadaan penuh kasih sayang, berada di atas katil-katil dalam keadaan saling hadap-menghadap antara satu sama lain. Jadi ghil ini ialah perasaan tidak puas hati kalangan kita, ibu-ibu ya. Perasaan tidak puas hati kalangan kita. Dia macam Kak Syida tadi tak puas hati saya tak bagi hadis awal kan. Okey, baik. Ataupun perasaan kita geram dengan jiran tetangga kita sama ni, parking kereta ikut dan dia, kita nak keluar pun payah. Perasaan tak puas hati dengan pemimpin, tengok-tengok pemimpin politik yang lawan kita tu masuk syurga juga sekalian kita kan. Kita tak puas hati lama dengan dia ni kat dunia. Okey, sebelum masuk syurga tu Allah tak nak ada perasaan tak puas hati. Kita soal kamu bertelagah pasal politik di dunia, itu cerita lain. Sekarang kita kena berdamai. Maka di situlah dibuang dulu segala perasaan tak puas hati itu. Kalau kita tak puas hati dengan A, masa itulah kita pergi settlekan hari itu juga. Jadi semuanya settle, Allah Ta'ala pun cabut perasaan hasad dengki, ikhwanan, sehingga kita hidup bersaudara dengan penuh kasih sayang, tak ada lagi perasaan tak puas hati. Suami dan isteri tak ada perasaan tak puas hati dengan kawan, dengan sesiapa sahaja kalangan orang yang beriman kepada Allah. Settlekan semua di kontara. Bila semua dah settle di kontara, barulah kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu cerita dia. Itu dia sebut tu, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera dan aman. Itu dua benda yang berbeza. Salam lain, aman benda lain. Saya pun tak pasti apa beza antara salam dengan aman tersebut. Baik, nampak ibu-ibu? Baik, sekarang ni jadi kembali pada hadis tadi. Hadis tadi menceritakan tentang kedudukan ahli syurga itu dia pelbagai. Ada yang masuk syurga awal, ada yang masuk syurga lambat. Dan ada satu benda yang ulama bincangkan. Ini dia tak kaitan secara langsung dengan hadis. Tapi sebelum kita pindah ke hadis yang kedua, ada satu perbincangan ulama iaitu apabila kita di hari akhirat nanti kita akan ditimbangkan ataupun kita akan dihisap. Okey, hisap itu kata ulama, wallah alam, apa maksud bentuk hisap ataupun mizan tu kita tak tahu macam mana bentuk dia. Hanya Allah yang tahu. Okey, tapi ceritanya pernah Nabi SAW menyatakan sesiapa yang dihisap dia akan celaka. Ya, sesiapa yang akan dihisap dia akan celaka. Jadi macam mana ibu? Ada ibu boleh bagi nombor hadis dan bab pun boleh. Okey, terima kasih. Tapi nombor hadis ni dia berbeza-beza Kak Selina. Saya akan bagi hadis lah nanti insya-Allah. Okey. Boleh tak ibu terangkan kepada saya kenapa Nabi sebut sesiapa yang dihisap dia akan celaka? Sedangkan kita semua akan dihisap, betul tak? Ada tak orang yang takkan dihisap? Musyahid? Ada Ustaz. Ada orang tak dihisap? Syahid. Ada. Yang 70,000 tu? Lah Ustaz. Lama dah Ustaz pernah cerita dulu. Tapi dalam Okey. Dia macam mana hadis itu pun perlu dinilai balik sebenarnya. Bukan dinilai balik adakah ia sahih ataupun tak sahih. Hadis itu sahih. Tapi sebenarnya setiap daripada kita, Allah Ta'ala akan ambil pahala, ambil amal kebaikan. Allah pun tunjuk ini amal kebaikan. Ini dia amal keburukan. Setiap orang akan dapat kitab masing-masing. Ya, setiap orang akan dapat kitab masing-masing, tidak terkecuali siapa pun. Semua orang akan dapat kitab. Semua orang akan tahu mana kebaikan dia, mana amalan keburukan dia. Jadi, okey, tak apa.
kita katakanlah 70,000 tadi. Memang masuk syurga tanpa hisap. Allah memang bagi kitab pada dia, sekadar nak tengok je, kemudian terus masuk syurga tanpa hisap. Kita katakanlah ada. Tapi bukankah kebanyakan daripada kita akan dihisap, betul tak? Betul. Okey, kebanyakan kita ataupun majoriti umat Islam akan dihisap. Yang Nabi kata 70,000 je tak dihisap. 70,000 tu apa maksudnya? Jumlah yang ramai, tapi 70,000 kalau dibandingkan dengan umat Islam keseluruhannya, berapa persen je kan? Umat Islam sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang ni dah berapa bilion dah kan? Betul tak? Tak, sikit sangat. Sikit sangat. Yang tak dihisap tu sebenarnya sedikit sangat. Jadi majoritinya akan dihisap. Okey, jadi kita ketepikan dulu golongan yang tak dihisap tu. Yang dihisap ni majoriti. Tapi isunya, kenapa Nabi SAW menyatakan orang yang dihisap dia akan celaka? Aduh, tak ada siapa boleh lepas, Ustaz. Maknanya celaka ke kita kalau kita dihisap? Kalau dihisap manusia ni memanglah banyak yang tak Lepaslah, Ustaz. tak lepas lah Ustaz. Kalau nak kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Macam tu, harapan je. Tak ada harapan lah saya rasa. Okey. Tapi kan ramai juga yang masuk syurga kan? Masuk kemudian tu lah. Dah masuk Masuk kemudian. Ustaz, Na'udzubillah. ni atas dasar rahmat Allah ke, Ustaz? Atas dasar rahmat Allah. Okey, ada kita bahas kan? Masuk syurga kerana rahmat ke kerana amalan kan? Ya. Okey, cuba kita lihat hadis ni. Hadis ini riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari, pun ada dalam Tirmizi dan lain-lain. Itu kata Nabi SAW, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Okey, Nabi SAW menyatakan man husiba uzziba. Sesiapa yang dihisap, dia akan diazab. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun terkejut. Beliau pun tanya Nabi SAW, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah Ta'ala telah menyatakan kelak mereka akan dihisap dengan hisap yang ringan. Jadi orang beriman kan akan dihisap, cuma hisapnya hisap yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Bukannya hisaban syadidan kan. Jadi kalau semua orang beriman ini kena hisap dengan hisap yang ringan, macam mana Nabi SAW boleh menyatakan man husiba uzziba, siapa yang dihisap akan diazab. Jadi kesianlah orang beriman. Adakah semua orang beriman akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi di sini Nabi SAW memberikan penjelasan. Innama dzalika al-'ard. Maksud ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kelak mereka akan dihisap dengan hisap yang ringan tu, artinya hisap itu hanya dalam bentuk pembentangan. Ya. Hisap ni puan-puan boleh tengok kan. This means only the presentation. Dia hanya presentation je. Dia hanya pembentangan daripada Allah Azza wa Jalla. Bukannya Allah nak kira. Allah nak tunjuklah ini kebaikan kita buat, ini keburukan yang kita buat. Kita pun rasa tengoklah keburukan yang kita buat kan. Rupa-rupanya bukan Allah nak kira pun. Allah sekadar nak tunjuk kepada kita. Walakin man nuqisha, tapi sesiapa yang kena argue. Ini satu rasa terjemahan yang tepat lah. Siapa yang kena argue tentang amalan-amalan dia, ayat itulah yang dia kena azab. Tapi yang orang beriman nanti insya-Allah saya, Kak Ana, Kak Syida, Kak Sarina, Ifa, Puan Azia dan semua yang hadir pada hari ini, termasuk keluarga kita keseluruhannya, sahabat anda kita hanya dalam bentuk al-'ab, presentation sahaja daripada Allah. Bukannya Allah nak hisap, nak berkira, tak. Tapi siapa yang Allah argue, itulah yang kena azab. Jadi di sini sebenarnya ayat ini memberikan berita gembira kepada orang beriman. Orang beriman dia tengok amalan-amalan keburukan yang dia buat, kita akan rasa takut. Ya Allah, semua benda dicatat. Dan Allah Ta'ala sebut macam mana ayat dia tu, Mali hadzal kitab apa ini?
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini kumpul semua benda yang kecil, sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semua ada dalam kitab ini. Kita akan rasa sangat takut. Tapi dalam keadaan kita takut, kita merasakan kita ni neraka dah. Allah Ta'ala maklumkan. Tak ada, ni saja nak bagi tahu je, ini amalan kamu, ini amalan baik, ini amalan buruk saja nak tunjuk. Bukannya nak berkira sangat pun, nak suruh masuk syurga je pun. Jadi bukan Allah nak berkira, Allah nak tunjuk sifat pemurah dia. Banyaknya dosa yang kita lakukan, Allah nak ampunkan. Supaya kita tahu besar rahmat Allah, banyaknya dosa kita ni, Allah nak ampunkan rupa-rupanya. Tapi bagi orang yang Allah memang argue mereka kerana kejahatan yang mereka lakukan, na'udzubillah, itu memang yahlik. Memang akan binasa. Tak ada choice lah. Baik. Okay, clear Ibu? InsyaAllah. Okay, sekarang ni kita akan pergi kepada, satu lagi saya lupa. Kejap Ustaz, kejap. Ya. So bila kita, kalau berdasarkan hadis ni dengan ayat yang Ustaz baca tadi, maksudnya ada macam, golongan yang masuk tanpa hisap. Masuk syurga dihisap, tapi hisapnya hanya presentation saja. Lepas tu yang masuk neraka, kemudian dikeluarkan dan dimandikan di sungai tu, kemudian masuk syurga. Dan ada yang memang tak masuk syurga langsung. Macam tu. Yang tak masuk syurga langsung tu orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak beriman lah kan? Yang tak beriman. Orang yang beriman kepada Allah semuanya masuk syurga. Cuma tempoh masa dia berada di neraka tu berbeza-beza. Berbeza-beza. So sebab akak tak tahu yang presentation lepas tu masuk syurga, tak ada. Akak tahu yang tak dihisap masuk syurga, lepas tu orang lain semua masuk neraka tu, lepas tu barulah masuk syurga berperingkat-peringkat. Yang tak dihisap tu golongannya terlalu sedikit, Kak. Itulah akak rasa macam sikitnya macam tak termasuk pun kategori tu orang. Kesian kita macam tu. Habis kita. Ya, memang habis lah. Memang akak dulu kata memang kena neraka juga kot mana ni, lepas tu baru nak masuk syurga. Tapi tak. Bukan. Allah Ta'ala dia akan segala konsep yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Hadis melalui lisan Nabi SAW, ada dia sebab musabab yang membolehkan kita ke syurga, ada dia sebab musabab Allah tak nak kita masuk ke dalam neraka. Jadi neraka ni memang masuk kepada orang yang betul-betul jahat je. Orang yang baik, insya-Allah macam kita ni, ibu sekalian, na'udzubillah, tak masuk neraka ya. Baik. Jadi panggil apa, golongan yang tak dihisap tu macam siapa? Abu Bakar, Umar, itu level-level tinggi lah ya, level sangat tinggi. Baik. Cuma persoalan dia, mana satu yang betul ni? Al-Haya ataupun Al-Haya. Kalau kita baca Al-Haya tanpa tamarbutah di belakang, ia bermaksud hujan. Al-Haya ni boleh maksud hujan. Jadi hujan ini apa kaitan hujan dengan kehidupan? Kerana hujan bila dia turun, dia akan menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita faham yang ini, fayulqawna fi naharil haya, mereka dimasukkan ke dalam sungai hujan. Okay, baik. Ataupun kalau kita terima yang ini, sungai kehidupan. Yang mana bila dia berenang dalam sungai kehidupan, dia menjadi manusia yang baru dan tak ada dah tanda banduan pada dahi ke pada mana bahagian muka mereka asalnya. Tanda banduan dah tak ada dah, hitam legam semua dah tak ada dah. Baik. Sekarang ni kita pindah hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua berkaitan dengan Al-Haya. Tadi Naharil Haya. Sekarang ni Al-Haya. Yang ni Al-Haya minal iman. Okey, siapa yang nak baca hadis? Fadal. Fadali. Man yuridu an yaqra al-hadis. Okey, siapa nak baca hadis? Ada volunteer? Silakan. Saya nak cuba Ustaz. Okey, Fadal. Fadali. Wa bihi Ibu qala. Aziah kan? Okey. Ya saya.
wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf Abdullah ibnu baris bawah Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Berhenti ibazah tak apa, kita berhenti bila akhbarana Malik bin Anas, berhenti situ. akhbarana Malik bin Anas Okay. an apa tu Ustaz? An abni Bacanya ibni. an ibni Shihab bin an Salimi. Berhenti tak apa, ibazah tengok saya punya panah berhenti kan. Ibni Shihab An abni Shihab ibni. an ibni Shihab Okey, an teruskan. An Salim ibni Abdillah okey, teruskan. an abi Okey. anna Rasulullah Teruskan. sallallahu alaihi wasallam marra ala Sallallahu alaihi rajulin minal ansar. wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a min al-iman. Fa innal haya minal iman. Fa innal haya minal iman. Haya'a minal iman. Okey, barakallahu fikum Ibu Aziah. Okey, Ibu Aziah, siapa guru Bukhari dalam hadis ni? Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? An Ibn Shihab. Bukan Ibn Shihab. Malik Anas. Pun bukan. Okey, siapa yang nak cuba? Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? Ya? Salim dan ayahnya. Salim bin Abdillah. Salim bukan. Salim bin Abdillah bukan? Bukan. Dan ayahnya kan? ada 5 orang Ayah dia. kat situ. Abdullah. Kita sebut tengok Abdullah, yakni ayahnya kan. Salim bin Abdillah, daripada ayah dia. Ayah dia siapa? Abdullah. Macam ni. Itu ayah. Alamak, jadi kuning pula. Kenapa kawan? Tak tahu. Hadis ni macam ni kan. Bukhari kata, hadis ni saya dapat daripada guru saya Abdullah bin Yusuf. Guru saya dapat daripada guru dia Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas ni Imam Malik bin Anas yang mazhab Maliki itulah. Imam Malik tu dapat hadis ini daripada guru dia Ibnu Shihab. Ibnu Shihab ni terkenal dengan nama Az-Zuhri. Biasa dengan nama Zuhri kan. Ulama besar dalam bidang hadis. Az-Zuhri ni dia dapat daripada Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah dia dapat daripada ayah dia. Apa nama ayah dia? Abdullah. Abdullah. Abdullah ni Abdullah bin apa? Ibu, siapa yang dapat jawab? Siapa dapat jawab kita bagi hadiah Tak disebutkan, tapi dah ada tanda. Dah ada tanda iaitu anak dia nama Salim. Ifah, macam ni Ifah? Bin Abdullah Salim ke Ustaz? Bin Salim ke? Tak. Kan? Abdullah bin Anas ya? Kan? Umar. Abdullah bin Anas, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Umar nampak pun. Memang tak ada, tapi ceritanya gini. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim tu ialah cucu Umar. Ini masyhur ya. Ini masyhur dalam bidang hadis. Bila sebut Salim bin Abdillah, tak lain dan tak bukan, Abdillah ni ialah Abdullah bin Umar. Kerana Salim ni cucu kepada Umar. Ya. Baik. Jadi cucu Umar nama Salim ini ialah cucu yang banyak dalam dunia hadis. Beliau lah yang menyampaikan hadis-hadis yang dibawakan oleh
ayah beliau Ibn Umar. Abdullah bin Umar tu dipanggil sebagai Ibn Umar kan. Baik. Okey, Ifah, tolong Ifah terjemahkan. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhali. Rasulullah sallallahu Sekejap. Ya ya. Kalau kita tengok ni, Mm-mm. Abdullah bin Yusuf, Mm-mm. Malik ibni Anas. okay, Salim bin Abdullah. Masa tu berapa tahun tu Ustaz? Dia sebab Tak jelas. tempoh masa antara nak sampai ke itu Nabi tu. daripada Rasulullah SAW sampai ke Imam Bukhari tu ada 5 orang je perantaraan tu. Tempohnya berapa? Per hari tu Abdullah Imam Bukhari ni ke masuk dalam apa? Okey. Putih-putih suara Kak Serina. Oh ya ke? Okey, macam ni Imam Bukhari dia meninggal pada tahun 254 Hijriah kan. So bila Bukhari meninggal? Okey, kita tengok sini Imam Bukhari. Dia tak gini je pun jumpa dah biasanya. Imam Bukhari meninggal dunia pada ada tak kat sini? Saya keliru antara 254 dengan 25241. Saya rasa betul dah 254. 256. Saya silap 256 Okey. Imam Bukhari dia meninggal pada tahun 256 Hijriah. Okay, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Ibu, bila Nabi meninggal wafat? Bila Nabi meninggal? Pada tahun 13 Hijrah. 11. 11. Okey, so 256 tolak 11 berapa tahun? 245 kan? Jadi beza antara Nabi nak pergi ke Imam Bukhari tu 245 Hijriah, ya. 200 tahun lebih. Jadi tengok ni Abdullah bin Umar ialah sahabat Nabi. Salim ni nampak nak pandai gerak kan? Salim ni tabi'in. Dia tabi'in. Ibnu Shihab, okey kita check. Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dia tabi'in juga kalau tak silap saya. Beliau pun tabi'in. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. 124 Hijriah. Kita tengok di sini. Apa dia, Kak? Macam panjang pula umur tu, macam hidup berapa tahun? 80. Dia tak ada. Hidup dalam 50-60 tahun je. Itu kita nak check tu. Kita tengok satu-satu Mana pula ni? Di sinilah check. Okey, Imam cuba tengok Kalau Imam Az-Zuhri wafat pada tahun 124 Hijriah. Okay, ini Az-Zuhri. Imam Malik wafat bila? Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Lepas Imam Malik tu siapa dia? Ya Allah, baca benda ni. Sekejap. Okey. Lepas Imam Malik namanya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf tu saya kena check balik lah. Bila? Berarti Imam Bukhari 256 Hijriah. Jadi betul lah tu. Ni tarikh wafat ni bukan tarikh lahir ni. Ibu 124 ni tarikh wafat. Maknanya sebenarnya beza antara Imam Bukhari dengan Nabi ni semuanya 245 tahun. 245 tahun ni Imam Bukhari dia masuk tak dalam golongan tabi'in? Rasanya dia termasuk dalam golongan tabi'in. Dia tak masuk dalam golongan tabi'in. 256. Kena check balik. Saya kena check balik Imam Bukhari ni dikira tabi'in ke ataupun tak dikira sebagai tabi'in. Dan Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i tak jauh beza. Kalau Imam Bukhari 256, Imam Syafi'i 204. Jadi
Imam Bukhari ni murid kepada Imam Imam Ahmad. Beliau kalau bukan murid pun beliau sempat satu zaman dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad hidup tu Bukhari, dia beza kematian antara Imam Ahmad dengan Bukhari tu tak jauh. Tak sampai 20 tahun pun. Imam Ahmad 240 lebih. Jadi itu jaraknya Kak Selina. Sepanjang jarak tu mungkin orang petikai, hadis ni boleh ke terpelihara? Dia tak kira 1 tahun Ifah. Tabi'in tu dia tak sampai 1 tahun, tabi'in tu dalam 70 tahun lebih gitulah. Rasanya tabi'in 70 lebih, tabi'in dalam 50 lebih ke 60 lebih. Baik, dia bukan 1 tahun. Okey, kita kira macam ni kan. Ibnu Syihab ni, beliau memang ada himpunan hadis yang banyak, beliau tulis. Hasil beliau belajar daripada sahabat Nabi dan juga tabi'in. Jadi beliau pun mulakan kelas pengajian hadis. Masa beliau mengajar hadis itulah anak murid beliau terpecah kepada 3 kumpulan. Anak murid Ibnu Syihab. Terlalu ramai yang satu belajar dengan Ibnu Syihab. Anak murid yang pertama ialah anak murid yang datang jarang-jarang. Datang sebulan sekali, duduk dalam beberapa hari, ataupun setahun sekali, dia jarang-jarang dia datang. Murid yang kedua banyak masa dengan Ibnu Syihab, dan murid golongan yang paling tinggi ialah hampir memenuhkan sepanjang masa pembelajaran tu duduk dengan Ibnu Syihab je. Contohnya macam budak asrama penuh lah, duduk kat situ belajar je sepanjang masa. Antara murid yang ranking paling tinggi tu ialah Imam Malik bin Anas, yang memenuhkan masa belajar dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi Imam Malik ni sendiri, demi memelihara hadis Nabi SAW, beliau pun kumpulkan hadis-hadis Nabi dalam kitab yang namanya Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta Imam Malik, yang majoriti hadis dalam Muwatta ialah sahih. Adalah yang dhaif sedikit, tapi kebanyakannya sahih. Jadi masa ni pengumpulan hadis, penulisan hadis masih terpelihara. Dan jarak Imam Malik ke Bukhari tak jauh sangat. Dengan Imam Muslim pun tak jauh. Bukhari dia pun jumpa ramai orang untuk belajar lagi hadis. Dia kumpul semua hadis yang sahih, dimasukkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Mana? Clear? Okay, Kak Salina ada apa-apa isu lagi? Tak ada. Okey, Ustaz. Okey. Cuma Ustaz rasa kalau kita letak antara Imam Bukhari dengan Abdullah bin Umar tu, kalau letak satu orang 50 tahun pun, 5 tu dalam 2 kata 50 tahun lah beza dia kan. Okey. Okey, terima kasih Kak Selina. Okey, sekarang ni kita cuba lihat apa masa hadis Nabi ni. Okey, Ifah silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang lelaki Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, sesungguhnya malu sebahagian daripada iman. Boleh cerita sikit tak, bagi penjelasan sikit? Rasulullah jalan, lepas tu nampak orang Ansar tengah nasihat. Yang Izzul tu menasihati Ustaz kan? Tengah nasihatkan saudara dia tentang malu. Rasulullah pun cakap, biarlah mereka, memang malu tu sebahagian daripada iman. Betul ke? Saya nak terangkan yang bahagian ini. Wa huwa ya'izu aqahu fil hayah. Maknanya dia bagi nasihat tentang macam mana tu, tentang malu tu. Tak tahu Ustaz yang tu. Okey, ada siapa yang boleh terangkan tak? Rasulullah jumpa seorang sahabat Ansar radhiyallahu an bagi nasihat pada saudaranya tentang perasaan malu. Jadi dia bagi nasihat tentang apa sebenarnya? Okey, ada sebarang pandangan? Bagi nasihat secara kasar ke Ustaz? Sebab Rasulullah cakap biarkan dia tu. Tak juga. Oh, Kak Ain ada? Kak Ain, macam mana Kak Ain? Ada maklumat? Puan Anis Harisila, ada maklumat tentang hadis ni? Pernah dengar tapi tak ada maklumat. Mungkin Okey. Nasihat tentang keadaan orang Ansar waktu tu Ustaz. Dia orang punya
Untuk dia orang waktu tu. Betul. Waktu tu macam mana tu Kak? Allahu'alam lah. Mungkin waktu keadaan tu kita mungkinlah keadaan berbeza. Mungkin sahabat Ansar dia tu malu. Jadi yang saudara dia ni nasihatkan dia jangan pemalu sangat tu mungkin lah. Okey, terima kasih kepada Anis. Yang itulah jawapan dia. Sahabat dia tu terlalu malu. Dia pun bagi nasihat pada saudaranya, janganlah malu sangat, susah hidup kita nanti. Rasulullah pun dengar kawan tu nasihat, jangan malu sangat. Rasulullah pun kata tak apalah, biarkanlah dia. Sesungguhnya malu tu sebahagian daripada iman. Dakwah ni biarkanlah dia, janganlah wow sangat, biarlah. Malu tu pun sebahagian daripada iman. Okay, baik. Jadi apa maksud sebahagian daripada iman, minal iman? Maknanya iman itu ada banyak bahagian. Salah satu bahagian iman ialah perasaan malu. Ada hadis Nabi SAW menyatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ni dia ada 7 bahagian. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, yang paling rendah buang benda menyakitkan di tengah jalan. Dan Nabi bagi satu hadis yang spesifik kemudiannya. Fa innal haya minal iman. Sesungguhnya malu sebahagian daripada iman. Malu ni dinamakan al-haya. Tadi kita dah bincangkan tadi kan. Ada sungai namanya sungai kehidupan ataupun sungai hujan. Al-haya artinya hujan. So apa kaitan sebenarnya? Kenapa, ada kaitan tak antara perkataan al-haya dengan al-hayatu kehidupan, dengan al-haya yakni hujan? Ada kaitan tak Ibu? Macam Ada. mana tu? Ustaz katakanlah hujan kan, daripada air hujan kan dia kehidupan kan, pokok-pokok, haiwan-haiwan, manusia pun kan kalau perlukan hujan kan. Itulah. Kalau malu tu? Sifat malu tu menguburkan iman Ustaz. Okey, terima kasih banyak Kak Ana. Maknanya jawapan Kak Ana memang alhamdulillah tepat. Dia asal perkataannya hayyun. Itu hay ni hidup. Itu asal dia. Hay hidup. Kemudiannya daripada perkataan hay, kampung pun dipanggil hay. Itu biasa kalau di Mesir tu orang sebut hay sabi'. Kalau pelajar Malaysia di Mesir tu, kawan-kawan saya pun dulu duduk di Hay Sabi', yakni kampung 7. Penempatan yang ke-7. Okay, baik. Kenapa kampung dinamakan Hay? Kerana di situ ada orang hidup. Ada kehidupan. Ada kehidupan. Hay itu sendiri hidup. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayy al-qayyum. Daripada itulah keluarnya perkataan haya, hujan. Macam kita bahas tadi, kerana hujan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan bumi yang panas. Daripada itulah keluarnya perkataan haya, malu, kerana malu menghidupkan dan menyuburkan keimanan dalam diri sebagaimana yang Kak Ana sebut tadi kan. Okay, malu menghidupkan keimanan. Jadi Nabi pun kata da'hu, tinggalkan dia, sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. Adakah ayat Quran, ayat dalam Quran menceritakan tentang malu? Ada. Okey, ayat mana tu? Tak ingat Ustaz. Iman. Al-haya fil Quran, ada ke? Ada pernah dengar tak cerita pasal malu dalam Quran? Sorry, saya buat terjemahan punyalah. Terjemahan surah Al-Qasas. Okay. Anak Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib kan? Dan cerita pasal Rasulullah SAW ayat yang pasal suruh isteri-isteri Nabi untuk Untuk surah Al-Qasas lah saya ayat 30 something tak ingat. pasal apa tu Kak Selina? Pasal wahai isteri-isteri Nabi macam lembutkan jangan Tinggikan suara, jangan jaga mata apa tu.
Ya. Itulah. Okey. Satu, dia tiga tak ingat saya. Cuma yang ni Kak, dia memang betul sebut perkataan malu kan. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihi salam telah memberi bantuan kepada dua orang perempuan, dua orang gadis. Kemudian bila dua orang gadis ini balik ke rumah, cerita pada ayah mereka tu tak tahulah Nabi Syuaib ke ataupun siapa, tak dinyatakan Nabi Syuaib pun. Maka ayah mereka pun ajaklah anak muda tu datang ke sini. Maka salah seorang mereka pun datang. Salah seorang daripada dua wanita tadi datang. Tamshi 'ala istihya, berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu, ya. Jadi di sini dia sebenarnya ayat cara memahami ayat ada dua. Okey, satu cara memahaminya ialah faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Berarti di situ. Qalat inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maka salah seorang daripada dua orang adik-beradik itu datang berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu. Berhenti situ. Beliau pun berkata, Abah ajak datang ke rumah untuk bagi upah, untuk bagi sumbangan kerana kamu telah bantu kami tadi. Kerana Tuhan telah bantu kami tadi. Baik. Tapi ada cara yang kedua, iaitu faja'athu ihdahuma. Berhenti situ. Tamshi 'ala istihya'in bukan. Faja'athu ihdahuma tamshi. Berhenti kat tamshi. Maka salah seorang dari mereka pun datang. 'Ala istihya'in qalat inna abi yad'uk. Dalam keadaan malu, beliau pun berkata, Abah ajak datang ke rumah. Jadi antara dua lah. Jadi saya kira dua-dua boleh terima. Memang dia datang dalam keadaan tersipu-sipu dan dalam keadaan malu-malu itulah beliau pun ajak Nabi Musa untuk datang ke rumah. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala gunakan perkataan istihya, yang malu betul-betul kerana Allah, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain. Nabi sebut istahyu minallah haqqal haya'. Istahyu minallah haqqal haya'. Kamu hendaklah malu kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar perasaan malu. Ini sebut istahyu minallah haqqal haya'. Kamu kena malu kepada Allah dengan sebenar-benar perasaan malu. Cah. Okey. Tengok TV ke tak? Kena tutup suara tu puan. Puan apa nama saya tak pasti. Kemudiannya, ya Rasulullah, inna lanastahi walhamdulillah. Sahabat Nabi pun sebut, wahai Rasulullah, kami ni memang malu pun, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, laisa zak, bukan begitu maksud saya. Kata Nabi, walakin al-istihya minallahi haqqal haya'. Tapi malulah kepada Allah dengan sebenar-benar perasaan malu. Dalam erti kata, antahfadha ra'sa wa ma wa'a, kamu jaga kepala kamu ni dan apa yang kamu fikirkan. Wa tahfadhal batna wa ma hawa, kamu pelihara perut kamu dan apa yang masuk dalam perut kamu, halal ataupun haram. Wa tatazakkaral mauta wal bila, kamu kena ingat tentang kematian dan apa yang berlaku selepas itu. Wa man aradal akhirah tarku zinatad dunya, siapa yang inginkan akhirat tinggalkan perhiasan dunia, yakni benda yang berlebihan. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya'. Siapa yang buat demikian, itulah benar-benar dia malu kerana Allah. Hadis ini riwayat daripada At-Tirmizi. Okey. Jadi kembali pada hadis tadi. Ini dia malu itu sendiri. Cuba kita lihat perbahasan ulama tentang hadis ini. Okey, cuba lihat. Ini kata-kata daripada Ibn Qutaybah. Ibn Qutaybah Ad-Dinawari. Ad-Dinawari. Maknahu, maksud daripada hadis ini ialah sebagaimana perasaan malu tu menghalang kita, maksud daripada hadis ini ialah malu menghalang kita daripada melakukan perbuatan maksiat, sebagaimana iman juga berfungsi menghalang kita daripada melakukan maksiat. Itu maksudnya.
Jadi apa persamaan iman dengan malu? Iman menghalang kita daripada melakukan maksiat, perasaan malu pun menghalang kita daripada melakukan maksiat. Yakni malu kerana Allah Azza wa Jalla. Okay. Ni dia punya intro dulu. Sekejap, mana saya nak sorry kena urusan nak sekejap. Okey, satu. Nanti kita akan terangkan ya. Okey, ini Ar-Raghib Al-Asfahani, dia sebut apa dia? Ar-Raghib sebut al-haya inqibadun nafsi anil qabih. Rasa malu ni dia menghalang kita daripada melakukan benda-benda yang buruk. Dia halang kita daripada melakukan benda yang buruk. Wa huwa min khasa'isil insan, maknanya daripada sudut kita sebagai manusia ni, ibu-ibu sekalian, kita perasaan malu tu menghalang kita daripada melakukan perbuatan buruk yang mana kalau kita buat benda buruk tu kita bagaikan bahimah, bagaikan binatang. Kalau bukan kerana perasaan malu tu, maka manusia akan menjadi seperti binatang. Itulah antara beza antara kita dengan haiwan kan. Perasaan malu akal, perasaan malu yang lain tu semuanya haiwan hebat. Bak lari laju tak boleh lawan dengan kuda. Lawan arnab pun kita tak menang kan. Bak kekuatan tak boleh lawan dengan haiwan. Bak boleh melompat ke sana sini haiwan ya. Banyaklah kelebihan yang ada pada haiwan. Tapi dua kelebihan utama yang ada pada manusia berbanding dengan haiwan ialah akal dan juga perasaan malu. Inilah dua benda yang paling besar kan. Baik. Kemudian kita lihat lagi bagaimana, okey, rupanya malu ni dia ada terbahagi kepada tiga benda. A'ammu min an yakuna syar'iyan aw aqliyan aw 'urfan. Dia terbahagi kepada tiga benda ya. Iaitu malu dari sudut syar'i, malu daripada sudut akal, malu daripada sudut uruf. Okey. Cuba kita type malu syar'i. Kalau malu syar'i ni, kalau kita tidak ada perasaan malu dari sudut syar'i, maka kita akan menjadi orang yang fasiq. Wa muqabilul awwal al-fasiq. Kalau kita tak ada perasaan malu syar'i, kita jadi fasiq. Okey, malu yang kedua tu malu daripada sudut akal. Malu daripada sudut akal. Kalau kita tidak ada perasaan malu daripada sudut akal, kita menjadi majnun, gila. Ya. Dan satu lagi malu yang dinamakan sebagai malu daripada sudut uruf, yang mana kalau kita tidak ada perasaan malu daripada sudut uruf, kita akan jadi apa tu? Kita akan jadi orang yang, kalau istilah Melayu, kita akan jadi macam pandir, ya. Kita akan jadi macam orang yang tak cerdik lah daripada sudut uruf. Ya, baik. Jadi malu ni tiga. Malu syar'i, kalau tak ada malu syar'i, seperti kita tak malu melakukan maksiat, kita jadi fasik. Malu akal, kalau kita tidak ada malu daripada sudut akal dalam bab-bab yang melibatkan keilmuan dan sebagainya, maka kita akan jadi orang yang gila. Maknanya kita, itu ibarat dia lah. Kalau kita malu menuntut ilmu, kalau kita malu untuk belajar sesuatu tentang kehidupan, kita malu untuk belajar tentang budaya yang baik, ya. Dan malu daripada sudut uruf, kalau kita tidak ada malu dari sudut uruf, ikut dan je kita dengan orang tua pun ikut dan je, itu kita dipanggil sebagai pandir, orang yang tak cerdik. Jadi dia ada tiga bentuk perasaan malu itu kan. Baik. Kemudiannya kata ulama yang lain, in kana fi muharram fa huwa wajib. Dalam bab perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib ada perasaan malu. Wa in kana fi makruh fa huwa mandub. Kalau dalam perbuatan yang makruh, kalau kita tidak ada perasaan sunat, kita ada perasaan malu. Dalam bab perkara haram, kita wajib ada perasaan malu. Dalam bab perkara makruh, kita sunat ada perasaan malu. Wa in kana fi mubah fa huwa al-urfi.
Tapi dalam bab perkara-perkara yang harus, itu tak apalah, itu dipanggil soal kehidupan kita. Ya, itu soal dalam kehidupan kita ya. Kalau kita ada perasaan malu tu cantiklah, tapi dia tengok keadaan. Contohnya saya pun malu juga. Banyaklah perasaan malu kita punya ibu. Contohnya ada orang malu sangat nak bercakap di hadapan khalayak ramai. Okey, malu itu dia ada kesan yang positif, dia pun ada kesan yang negatif. Tengoklah dia lebih kepada positif ke negatif. Ada orang malu sangat dalam bab nak tunjukkan hasil kerja dia. Dia malu. Ada orang kalau dalam majlis ilmu malu sangat nak tanya sebab takut nanti orang ketawakan dia. Jadi macam-macam bentuk malu tu kan. Jadi malu ni ada yang dalam bentuk mubah tadi. Seperti malu nak tunjuk hasil kerja, malu nak bercakap di hadapan ramai. Itu mubah. Nak kata dia benda yang positif semata-mata tak, nak kata dia negatif semata-mata pun tak, dia kena tengok macam mana bentuk orang tu. Malu nak tegur siapa dengan orang, senyap je sepanjang duduk dalam hospital tu ataupun sepanjang duduk di MAIX kerana COVID, tak kenal sangat pun orang-orang kat situ. Kenal seorang dua orang je sebab aku malu nak tegur siapa sebagai contoh. Itu dipanggil malu dalam bentuk mubah. Sahabat Nabi tadi dia tegur kawan dia kerana malu dalam bentuk mubah. Tapi kenapa Nabi SAW tegur dia? Biarlah dia ya, biarlah dia. Sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. Sedangkan kawan tadi tegur kerana kawan dia terlalu pemalu. Jadi wallahu alam, apa yang saya fahami daripada hadis tadi ialah Nabi SAW nak nasihat sahabat dia tadi. Satunya janganlah berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan nak bagi nasihat, ya. Kerana takut-takut kita berlebih-lebihan bagi nasihat supaya hilang perasaan malu tu, maka dia pun tergelincir. Dia hilang terus perasaan malu. Yang keduanya, boleh kita nak nasihat dia supaya dia ni hilang perasaan malu dalam bentuk mubah, malu-malu uruf ni. Tapi biarlah kita nasihat dalam keadaan yang berhati-hati, ada peringkat dia. Jangan kita nak terus ubah perangai, attitude dia tu. Dia memang malu. Kita nak ubah attitude dia sampai dia jadi hilang perasaan malu tu tak boleh lah. Kita bimbing dia pelan-pelan. Kita bimbing dia. Ataupun sekurang-kurangnya, walaupun dia ni memang pemalu dan memang tak patutlah terlalu pemalu, tapi sekurang-kurangnya pemalu itulah yang mendorong dia untuk meninggalkan maksiat. Sebagaimana dia malu dengan orang lain, dia malu nak menunjukkan diri dia malu nak buat kerja tu, dia malu nak buat kerja ni, sekurang-kurangnya perasaan malu tu walaupun tak patut, perasaan malu itu jugalah yang akan menghalang dia daripada melakukan maksiat. Kalau benda yang patut pun dia malu nak buat, benda maksiat lagi-lagilah dia malu nak buat. Jadi kita boleh bagi nasihat pada kawan kita, janganlah terlalu pemalu, tapi bagi nasihat tu dengan keadaan berhati-hati, bagi ruang pada dia, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Setiap kita ada perasaan malu kan. Saya pun ada perasaan malu, peringkat saya macam mana malu saya, peringkat perempuan, ibu-ibu pun ada perasaan malu. Tapi macam mana kita nak kawal perasaan malu tu agar ia lebih kepada malu syar'i. Wallahu a'lam. Okay, baik, ada sebarang persoalan? Ustaz, Kak Ana nak tanya. Tadi Ustaz cakap siapa yang inginkan akhirat maka tinggalkan perhiasan yang berlebihan. Ustaz boleh jelaskan lagi tak? Apa maksud perhiasan tu dalam bentuk macam mana? Okey, hadis ini berkasih Kak. Hadis ini wa man aradal akhirah tarkuzinatad dunya, siapa yang inginkan akhirat tinggalkan kehidupan perhiasan dunia. Itu pun ada disebutkan dalam hadis, dalam ayat yang lain ya. Zahratul hayati dunia tu, bunga-bunga kehidupan dunia. Yakni kalau kita mahukan akhirat, kita jangan hidup berlebihan dalam kemewahan. Hidup senang okey, tak ada masalah. Puan-puan, ibu-ibu nak gaji berapa pun silakan. Ada kadang kita gaji 10,000, ada kadang kita gaji 50,000, bahkan berpuluh-puluh ribu. Kita tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan ia semata-mata kehidupan dunia kita, langsung tidak ada nilai akhirat. Kita duk pakai kereta mewah-mewah 4-5 biji, kita rumah besar pun 3-4 biji. Tapi akhir sekali tak tahu nak buat apa.
kita pun tak tahu nak guna kereta mana satu, kita pun tak pernah bersedekah, kita pun tak ada pun keinginan untuk bantu saudara kita di Palestin. Kita hidup semata-mata untuk kita. Itu yang Nabi SAW tak suka. Tapi kalau orang tu ada kereta 3-4 buah, memang ada minat kereta mewah-mewah ni, dia pun ada kemampuan dan dia pun buat penggiliran dia memang pakai semua kereta, dan dia pun tak kedekut untuk bagi pinjam adik-beradik dia, dan dia pun tak kedekut untuk menggunakan kereta dia bagi tujuan amal, cuma sebab dia minat kereta je, dia beli banyak-banyak tu. Tapi dalam keadaan dia tak kedekut untuk guna kereta daripada amal, dia kuat sedekah, dia jaga zakat, orang minta tolong dia mudah tolong, dia tidak sombong, dia biasa pergi ke surau, dia tak suka orang panggil dia berlebih-lebihan. Itu tak apa, tak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah dia meninggalkan akhirat, dia hidup semata-mata untuk dunia. Yang itu tak boleh. Jadi ini sekarang jadi budaya sebahagian orang, tuan ibu sekalian, ya, menonjolkan kekayaan yang ada di media sosial. Sedangkan benda tu bukan satu benda yang baik. Walaupun kemudian bolehlah kita kata saya nak merangsang, memberikan motivasi kepada orang muda supaya memiliki kekayaan. Sebenarnya memiliki kekayaan tidak perlu dirangsang secara berlebihan. Banyak lagi benda lain yang perlu kita motivasikan, kan. Jadi menunjukkan kekayaan di media bukan satu benda yang baik. Kita kena hati-hati benda tu, ya. Makanan pun hati-hati. Ibu sebahagian kita menunjukkan makanan yang dia masak, tapi dia memang penjual makanan. Tak apalah, memang kena tunjuklah. Sebab kita jual makanan. Kita jual roti. Kita macam Kak Syah, kan, kita jual nasi. Kita kena tunjuklah nasi yang kita buat tu sedap, atau kek. Tak ada masalah yang tu. Tapi kalau kita ni bukan siapa-siapa, kerana kita nak share inilah makanan tengah hari kita, dan makanan itu bernilai mahal, so kita nak hati-hati. Tapi kalau sekadar kita nak tunjuk, oh makanan tengah hari, keropok lekor, tak apalah, takkan keropok lekor pun tak boleh nak tunjuk. Makanan itu bukan makanan orang kaya pun. Orang tak ada duit pun insya-Allah ada kemampuan nak beli. Kita tunjuk kita minum air teh waktu petang, santapan petang sebagai contoh. Tak apalah, sambil-sambil baca buku, kan. Tapi kalau kita nak tunjuk makanan yang jenis harga mahal-mahal, ditayangkan di medsos sebagai contoh, itu na'udzubillah. Nak tunjuk, nak tunjuk rumah baru, kemudian kita katakan, insya-Allah bulan depan, rumah kita tu memang rumah besar. Kalau rumah teres biasa-biasa, tak apalah. Tapi memang rumah besar, 2-3 tingkat, insya-Allah bulan depan kita tulis. Kononnya kita akan masuk ke dalam rumah tu. Itu tak bolehlah, ya. Kecuali kita ni property, ejen property, kita nak tunjuk insya-Allah rumah ni terjual bulan depan. Alhamdulillah. Ada buyer je. Itu tak apalah, itu memang kerja property, dia kena tunjuk kejayaan dia. Itulah maksudnya Kak Ana, Allah A'lam. Ustaz, daripada perbincangan kita hari ini, Ustaz betulkan kalau Kak punya fahaman ni salah, malu tu, kalau daripada tu 20 cabang iman tadi, malu ni dia yang tinggi jugalah level dia, kan Ustaz? Maksudnya dia bukan macam tadi mengubah clear jalan, kan, ubah halangan tu. Tu yang paling rendah. Jadi yang ni kalau malu ni akan duduk mungkin yang peringkat yang tak lebih daripada 5 ke, tak lebih daripada 70 tu, dia mungkin duduk di tingkat 5 ke, tingkat 6, ataupun ke salah Kak faham macam tu? Saya pun tak tahu Kak nak kata kedudukan macam mana perasaan malu ni. Tapi bila Nabi SAW dia sebut secara spesifik, cuba kita lihat ni, hadis yang awal ni. Sekejap. Ni. Ta'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Ini basic kita lah. Asas sebagai Muslim, kan. Yang paling rendah ialah imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Ini hadis dari Muslim. Malu sebahagian daripada iman. Bila Nabi SAW sebut secara khusus, Nabi tak sebutlah ranking ke berapa. Artinya Nabi nak sebut malu ni merupakan antara nilai keimanan yang paling special. Baik. Dan kita kena tahu yang 70 lebih ni, ulama bahas panjang apa maksud 70 lebih ni. Ada ulama kira pun satu-satu sampai 79.
Ada hadis kata 60 lebih, ada hadis kata 70 lebih. Ni bid'un wa sam'un 70 lebih, atau bid'un wa sittun ataupun 60 lebih. Jadi ada ulama kira sampai 79 rasanya. Okey, apa maksud 79 tu? 79 iman yang dinyatakan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis disebut secara jelas. Ulama kumpul-kumpul balik. Mungkin banyak lagi lah yang tak disebutkan dalam Quran dan hadis. Ataupun yang lebih-lebih tu dia cabang daripada 70 ni. Maknanya kalau kita sebut yang lain pun dia termasuk daripada 70 kategori ni. Wallahualam, yang tu saya tak pasti. Jadi cumanya malu ni special. Bila Nabi sebut wal haya' syu'batun min iman, dia special. Contohnya Kak, kita tengok ayat Quran kan yang berbunyi, okey, kita tengoklah senang sikit. Okey, alhamdulillah. Sini Allah Ta'ala sebut hafizu ala salawat, peliharalah salat-salat. Semua ni, semua bentuk salat fardu, salat sunat kena jaga, terutamanya salat fardu, wasalatil wusta dan salat wusta. Sebenarnya salatul wusta ni dia dah masuk dalam kategori as-salawat. Peliharalah salat-salat, semua salat termasuk salatul wusta. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebutkan secara khusus as-salatul wusta? Kerana Allah nak sebut salat wusta inilah yang special, dan kerana orang mengabaikan salat wusta inilah rumah tangga mereka berteraburan. Sebab ini cerita tentang rumah tangga kan. Sebab orang tak jaga solat, terutamanya tak jaga betul-betul salat wusta, maka rumah tangga mereka berantakan. Jadi dia special. Begitulah dengan isu malu tadi, isu iman tadi. Malu tu special. Kerana malu ni dia mengundang banyak nilai-nilai kebaikan. Allah A'lam. Jadi malu tu memanglah kita kena ajar. Kalau anak-anak tu dia kecil lagi memang dia kena ajar malu. Kalau tidak, sebab dia special kan. Sebab Kak, suara Kak pelan sangatlah Kak, ke saya yang problem? Ya ke? Okey. Dengar tak? Okey, yang ni okey Kak. Yang ni okey. Okey. Jadi kalau malu tu akak perhatilah kan, macam jiran-jiran akak ni banyakkan bukan Muslim. Jadi macam anak-anak kita ajar dia pakaian lah, contoh berpakaian kan. Kita memang tak bagi dia pakai seluar pendek ke skirt ke, tak bagi. Atau pakai seluar panjang ataupun kain ataupun skirt kan. Tapi jiran-jiran ni dia orang pakai short je, dia orang pakai shirt. Bayar dia orang je lah, budak-budak ni bayar dia orang. Jadi dia orang bermain-main. Dan tapi tak ada pun perasaan nak berpakaian seperti mereka, tak ada pun rasa. Dan malah kalau macam dia main sama-sama ke dalam keadaan tertentu macam kena tukar pakaian, dia pun tak, dia akan balik rumah tukar, sebab dia takkanlah dia akan berpakaian seperti kawan-kawan dia yang memang sekelompok dengan dia tu, sebab kat rumah kita tak biasakan dia macam tu. Dan sehingga kan kawan-kawan tu rasa macam pelik lah kau ni. Kan macam pelik. Kenapa nak pergi balik tukar pakaian panjang juga? You can, sebab kadang-kadang dia pakai seluar pendek kat dalam kan. You just take off je lah yang tu, boleh pakai seluar pendek kan. Tapi dia orang tak akan buat macam tu. Dan kawan-kawan ni pun bila dia orang datang ke rumah saya, dia orang pun tak akan pakai macam tu. Dia orang akan pakai skirt, walaupun dia orang pakai short kat dalam, dia orang pun akan pakai skirt. Dia pun akan pakai seluar panjang boleh datang ke rumah. Macam saya rasa okey, budak-budak ni dia berjangkit dengan anak-anak saya sebab anak-anak saya. Terima kasih Kak. Penerangan Kak tu menepati apa yang Nabi SAW sebut di sini. Nabi sebut al-haya la ya'ti illa bil khair. Kita hadis riwayat mana tu? Bukhari dan juga Muslim. Malu tu dia tak datang melainkan dengan kebaikan. Ya, malu tu tak datang melainkan dia akan mengundang kebaikan. Pada asalnya anak kita dia yang malu. Tapi akhirnya kawan-kawan anak kita pun malu juga. Dia ada respect dengan kita kan. Al-haya khairun kulluh. Kata Nabi SAW, perasaan malu ni semuanya baik. Dia bukan sekadar baik untuk kita, bahkan mendorong orang lain pun untuk menjadi orang yang baik, ada perasaan malu kan.
Okey, baik. Ada yang lain? Silakan. Apa-apa persoalan? Ini hadis yang penting, ibu-ibu sekalian. Hadis yang paling penting dalam bab perasa malu ni ada dalam Bukhari. Inna mimma adrakana min kalamin nubuwah. Suka saya inna mimma adrakana min kalamin nubuwah. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya antara yang kita perolehi daripada kalam kenabian yang terdahulu, maknanya nabi-nabi dahulu pun sebut benda ni, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila kamu tak ada perasaan malu, kamu buatlah apa saja yang kamu suka. Itu bukan ayat perintah. Bukannya ayat perintah, kalau kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu suka. Tak. Tapi ini ayat sindiran. Kalau kamu rasa tak malu, buatlah, nak buat apa pun. Itu ayat sindiran daripada nabi-nabi terdahulu. Ya. Baik. Ustaz, tadi kan Ustaz cakap kalau kita share-share dekat medsos tu kan. Contoh yang Ustaz cakap tu, apa hukumnya Ustaz? Dia jadi jatuh hukum berdosa ke? Macam mana tu? Okey, yang kita duk share apa yang kita miliki, saya taklah kata berdosa. Kecuali kita buat dalam keadaan sombong. Kita nak tunjuk kekayaan kita, berdosalah kita kan. Tapi ia lebih kepada al-adab. Tak apalah kalau kita dah buat tu tak apa, mungkin kita tak perasan benda tu. Lebih pada adab untuk menjaga perasaan setiap daripada kita. Tak kata orang lain, saya sendiri pun kalau tengok kawan, ada kawan share pakai kereta baru, mahal-mahal, kereta yang mampu kita miliki dalam alam khayalan je kan. Kita pun rasa bestnya dia, aku pun nak pakai kereta ni juga. Kita pun timbul perasaan sedih juga, kita pun nak hidup senang kan. Tapi kita tak mampu nak hidup sesenang mereka. Tiba-tiba mereka share pula di medsos, kita pun jadi sedih. Okay, baik. Ataupun ada orang yang dia apa-apa dah dia dapat keuntungan, dapat duit puluh-puluh ribu macam tu. Kita pun fikir, kita pun berniaga juga. Orang bagi orang berniaga lah maknanya. Berniaga juga, kenapa aku tak untung? Dia untung. Jadi benda tu benda yang kena cukup hati-hati. Benda sebegini rupa. Ya. Saya pun secara peribadi, Kak, kasih banyak Kak. Tapi saya tak tahulah. Dari sudut hukum tak ada masalah. Yang cabutan bertuah sampai dapat 1 juta sebagai contoh. Sebenarnya silapnya kenapa tunjuk muka budak yang dapat 1 juta tu satu hal. Ia melibatkan isu keselamatan budak tersebut. Tapi daripada sudut moralnya saya tak tahu adakah tindakan bank yang bagi cabutan bertuah 1 juta tu bertepatan dengan syariat, bertepatan dengan maqasidus syariah ataupun tidak. Kehendak-kehendak syariat. Sebab duit ni kita tak nak ia berlegar pada satu tempat je. Likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Satu, harta ni dia tak boleh berlegar kalangan orang kaya je, dia kena merata. Artinya harta ni dia tak boleh jadi milik kepada orang-orang tertentu je, dia kena merata. Tapi bila kita buat cabutan bertuah sampai 1 juta, seorang dia dapat. Sedangkan kalau 1 juta tu dibahagikan kepada ramai orang dapat. Betul Ustaz. Kalau cabutan bertuah tu 1,000, okey lah 1,000 kan. Tapi maknanya kehendak syariat yang mahu harta itu dia merata kepada ramai orang. Jadi benda-benda sebeginilah yang perlu diteliti dengan sangat halus. Ya. Dari sudut hukum boleh. Kita tak nak bicara sudut hukum, kita nak bicara daripada sudut kehendak-kehendak hukum, maqasidus syariah, kehendak-kehendak agama dan sebagainya lah. Okey, baik. Baru-baru ni saya lihat sebagai contoh ya, ada seorang pemain bola yang pengsan dalam padang tu kerana serangan jantung. Ya, pemain bola sepak Denmark sebagai contoh. Menariknya ini bukan isu bola lah. Isu bila dia pengsan tu, kawan-kawan dia pergi keliling dia. Ya. Pergi keliling dia. Dan saya pelik kenapa dia pergi keliling buat bulatan tu, mengelilingi pemain bola yang pengsan tu. Masa tu skuad keselamatan datang buat CPR kepada pemain bola tu kan. Tapi kawan-kawan dia semua buat keliling. Rupa-rupanya kawan dia keliling tu supaya tidak ada media dapat mengambil gambar kawan mereka yang pengsan tadi. Keliling.
Tadi saya pun Masya Allah, ini satu moral yang sangat baik. Tapi kita di Malaysia, ibu-ibu sekalian, orang aksiden kita ambil hamba. Saya ada video lagi kita sebarkan kemalangan yang ngeri. Kita sampai kereta terbalik-balik. Video itu kemudiannya disebarkan jadi viral. Kemudian siap nampak lagi muka orang kadang-kadang. Jadi kita tak memelihara maruah orang tu. Kita tak memelihara perasaan hati keluarga mereka. Bayangkan kita duduk tempat keluarga orang kemalangan tadi. Kita nampak orang video kemalangan tadi disebarkan. Apa perasaan kita ibu-ibu sekalian? Ya Allah, ini satu benda yang amat memalukan. Tapi orang bukan Islam dia jaga benda ni. Kita orang Islam pun tak jaga. Begitu juga saya ingat satu benda. Dan kenapa kita tak jaga? Kerana persamaan tu tak ada. Perasaan nak jaga maruah orang tu tak ada. Begitu ada satu kes ni, ada dua orang pasangan tu lah. Lelaki perempuan ditangkap berdua-duaan dalam kereta. Okay. Orang tahu ke dia duduk kereta mana? Memang adalah satu video ambil, dia orang tu panik, dia pun nak lari, dan masa lari tu dia terlanggar polis sedikit, tapi polis tak cedera pun. Orang pun viralkan video tersebut, melarikan diri. Okey, satu hal. Tapi kawan-kawan orang tak nampak kereta apa, plate apa, orang tak nampak. Kami kemudian tersebar gambar IC budak tu pergi serahkan diri pada polis. Dia panik masa tu. Dia pun orang ambil, polis ke siapa ambil IC budak tu, kemudian dia viral. Apa perasaan keluarga mereka, perasaan budak tu sendiri, perasaan keluarga mereka yang bila melihat dah habis satu negara. Yalah, kalau orang yang tak tahu tu tak apalah. Saya pun tertengok juga benda tu, tertengok. Kita pun tak ambil tahu nama apa benda, kita tak ambil tahu, tapi kita tahu bahawa IC mereka, makeup mereka telah tersebar. Bayangkan kalau kawan-kawan mereka yang tahu, tidakkah itu mengaibkan mereka? Bayangkan kalau adik-beradik mereka tahu, tidakkah itu benar-benar mengaibkan mereka? Dan keluarga mereka pun rasa malu dengan apa yang berlaku. Nak jumpa dengan jiran tetangga dan sebagainya. Jadi di situ, bukan lagi isu kita tidak malu. Bahkan kita memalukan orang lain. Kita mengaibkan orang lain. Ini budaya yang berlaku disebabkan medsos yang tidak terkawal, ibu-ibu sekalian. Kita berani memalukan orang, mengoyak-ngoyakkan maruah orang. Jadi orang sebegini rupa, kita peringatkan dengan hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Tetapi sebaliknya, sesiapa yang tidak menutup aib saudara dia, bahkan dia menyebar-nyebarkan keaiban saudara dia, maka Allah Ta'ala akan tonjolkan keaiban dia pada hari kiamat nanti. Semua orang tahu. Masa itulah kita akan tahu langit tinggi dan rendah. Dan itu bahaya ibu-ibu sekalian ya. Allah Allah. Okey Kak Syida. Ustaz, jika ada soalan boleh tanya kepada Ustaz, silakan. Ustaz, saya nak tanya. Okay. Kalau macam ada orang tu kan dia sangat pemalu. Lepas tu kalau orang yang cakap, tak payahlah malu. Dia macam bukan paksa, dia macam suruh orang tu untuk tak malu sebab cakap tak ada apalah macam tu. Sedangkan dalam hadis kan bila ada orang malu, Rasulullah cakap biar je dia macam tu. Sebab dia kata macam itu untuk perkembangan dia ke. Sebenarnya macam mana kalau kita nak hadapi orang yang pemalu ni? Okey, terima kasih banyak Ifah. Sebelum tu ada soalan saya lupa nak respon tu. Salatul wusta tu mengikut pendapat yang paling kuat ialah salatul asar. Yang keduanya, macam saya sebut tadi, malu yang sahabat Nabi lalui tadi tu yang sehingga dinasihati oleh sahabatnya Ansar radhiyallahu anhuma ialah malu daripada sudut uruf. Bukan malu syar'i kan. Tapi Nabi tegur janganlah biarkanlah dia, sekurang-kurangnya malu itu sebahagian daripada iman. Maknanya boleh kita nak ubah attitude orang yang malu sangat tu, tapi dia kena ada peringkat dia. Maknanya bukan kita nak memaksa perubahan itu berlaku, tapi kita mesti membimbing dengan cara yang betul. Dan janganlah sampai kita ni nak ubah attitude dia supaya dia hilang malu, sampai terhilang perasaan malu syar'i tadi. Kalau kita nak suruh ubah, janganlah malu, ubahlah penampilan. Orang kampung datang ke bandar, tak pernah keluar pun mana-mana, duduk kat kampung, dapat pekerjaan di bandar, datang ke bandar,
terikut dengan suasana yang ada. Kemudian orang kata janganlah malu, ubahlah penampilan jadi pakaian moden sikit. Lama beberapa bulan tukar pakaian moden. Kemudian kita pun dibimbangi apabila benda tu tak dikawal dengan baik, daripada pemakaian moden pergi pula kepada pakaian zaman kuno yang mana buka sana buka sini pula kan. Tak ada pula maruah. Jadi kita bimbang dalam keadaan proses kita nak ubah perasaan malu tu, terbuang malu syar'i. Itu yang Nabi SAW bagi teguran tu, jangan terlalu over lah dalam nak ubah. Jadi kita nak ubah boleh, tapi ubah dengan keadaan berhati-hati, berperingkat. Dan kalau memang tak boleh nak ubah, tak apa. Sekurang-kurangnya sifat pemalu dia tu, kalaulah ia menghalang dia daripada berkembang, ia juga menghalang dia daripada melakukan maksiat. Kurang-kurangnya. Ya? Kalau dia malu sangat semua benda, tak apa, mungkin perkembangan dia slow, tapi sekurang-kurangnya dia tak melakukan maksiat. Jadi pentingnya proses, Ifah ya, proses. Yang tu dia melibatkan benda teknikal, saya tak boleh komen lah. Ustaz, lepas tu tak apa ke Puan Syida nak tanya lagi? Boleh je. Okey, boleh, silakan. Okay. Apa dah, kalau yang tadi yang kontaroh Ustaz tu sama ke dengan mukontaroti minaz zahab yang surah Ali Imran? Tak, itu mukontaroti tu lain. Itu Ifah kena tengok balik surah Al-Baqarah ayat surah Ali Imran ya. Ali Imran ayat 14 kot. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati. Itu muqantarah, dia bukan qantarah. Dia ada mu kat depan tu kan. Dia bukan dari ruwet yang sama. Ya? Dia bukan dari perkataan yang sama. Qantarah, muqantarah. Muqantarati minaz zahabi. Oh ya, sekejap mungkin dia asal perkataan yang sama Ifah, tapi maksudnya berbeza. Dia tak semesti kalaulah perkataan itu asal daripada root yang sama, tak semesti membawa maksud yang sama. Walaupun dia mungkin ada kaitan. Okey, ni ayat berapa? Ayat 14 tu. Muqantarati. Muqantarati artinya harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Al-qanatiril muqantarati qanata. Ni dia asal perkataan qanata. Qanatiril muqantarati qanata. Yang tadi kontoro. Dia lain tu. Yang tadi kontoro, yang ni qanata. Root yang berbeza Ifah. Okey, boleh Ifah? Boleh. Ustaz, lepas tu kalau yang dalam hadis kan, dalam rantaian hadis tu, maksudnya dalam satu hadis tu, selama ni saya ingatkan kalau contoh daripada Rasulullah yang lepas tu memang automatik sahabat, lepas tu lagi tabi'in, lepas tu tabi'in. Rupanya dalam satu rantaian tu boleh jadi ada dua sahabat, dua tabi'in macam tu Ustaz? Oh ya, boleh. Dia ada hadis yang mana sahabat riwayat daripada sahabat. Tu maksud saya. Ada sahabat riwayat daripada sahabat, itu ada beberapa hadis. Tabi'in riwayat daripada tabi'in, riwayat daripada tabi'in, sampai 3 orang tabi'in pun boleh jadi, tak ada masalah. Dia tak semestinya hadis ni dia mesti rantaian ada sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada orang bawah lagi, tak. Dia boleh jadi sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada tabi'in. Maksudnya kalau kita nak tahu dia tu level apa, kita kena cari orang tu lah macam tu. Kita kena cari dia lahir tahun berapa. Contohnya Abdullah bin Yusuf ni, kita kena carilah Abdullah bin Yusuf ni lahir tahun berapa. Barulah kita pun tahu dia ni level tabi'in ke, tabi'in ke ataupun bukan. Okey, baik Ustaz. Ustaz, lepas tu yang terakhir, contoh yang hadis pertama tadi kan sebab ada Syakka Malik. Kalau contoh kalau dalam yang website Ustaz ni kan dia ada warna-warna, jadi Ustaz boleh bagi tahulah macam yang ni adalah bukan hadis. Kalau kita baca dekat yang hitam je semua tulisan, macam mana kita nak tahu itu masih matan hadis atau? Oh ya, tu kena tengok dia punya, untuk kita mengenali itu hadis ataupun tidak, seperti Syakka Malik ni, satu kita kena ada kemampuan dalam bahasa Arab lah, ataupun kita tengok terjemahan. Kita mungkin tak faham semua hadis Ifah kan, kita tengok terjemahan dia. Bila kita tengok terjemahan, kita akan cam, ini pelik ni macam ke hadis. Yang keduanya yang paling valid ialah kita tengok kepada syarahan ulama.
Sebab kadang-kadang hadis ini dia mengelirukan. Contohnya tengah-tengah hadis dia sebut qultu, saya berkata. Saya berkata tu merujuk kepada siapa sebenarnya? Adakah merujuk kepada sahabat Nabi Abu Sa'id ataupun merujuk kepada Yahya Al-Mazini? Di situlah kita perlukan kepada syarahan ahli hadis dalam bab ini. Saya ada contoh banyaklah contoh dalam bab ini kan. Kita keliru. Dia sebenarnya merujuk kepada siapa sebenarnya? Merujuk kepada murid sahabat Nabi, rupanya bukan merujuk pada sahabat Nabi. Maaf ya ibu, ini perbincangan dalam bab hadis sikit dengan Ifah. Okey, Kak Syida silakan. Ustaz, Kak Ana nak tanya lagi satu soalan. Tapi bukan kaitan dengan ni lah. Kak Ana pernah dengar yang pasal Rasulullah SAW bagi minum air telaga Kausar tu kan? Siapa yang layak tu? Golongan mana yang layak dapat minum air telaga Kausar tu? Itu yang pertama. Lepas tu Rasulullah SAW bagi minum air tu masa kat dalam syurga ataupun waktu kita sebelum dihisap ke, selepas dihisap ke? Maksudnya keadaan tu bila berlaku tu? Terima kasih Kak Ana. Dia telaga Nabi ni ada yang nama Kausar dan ada satu lagi nama Salsabila kan? Salsabila tu boleh kita lihat dalam surah Al-Insan, Salsabila. Kemudiannya dia ada lagi mata air yang lain. Air yang lain tu dia bukan untuk Nabi saja dah, untuk Nabi yang lain. Minuman yang paling tinggi kedudukan lah setahu saya. Kalau saya silap saya minta maaf ya. Minuman yang paling tinggi kedudukan ialah surah mana saya pun tak ingat dia ni, kena cek balik. Iaitu wa mizajuhu min, boleh sambung. Wa mizajuhu min tasnim, air halia. Ya? Ini diberikan kepada golongan yang tertentu sahaja. Manakala golongan yang bawah sedikit tu dia dapat dia bukan dapat pure tasnim, tapi dia dapat yang campuran. Maknanya tasnim campur dengan minuman lain. Okey, baik, itu yang paling tinggi lah. Yang Kak Ana sebut tadi, Kausar ke, saya agak keliru antara dua benda ni. Kausar dengan Salsabila. Rasanya Salsabila tu memang dalam syurga. Manakala Kausar itu sebelum masuk ke dalam syurga. Iaitu setiap Nabi ni dia ada perigi air masing-masing. Nabi Muhammad ada perigi khas untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ada perigi khas untuk umat dia. Nabi Musa pun ada perigi khas untuk umat dia. Setiap Nabi dia ada perigi masing-masing. Dan Nabi Muhammad SAW akan jaga perigi Nabi ni daripada diminum oleh selain daripada umat Nabi. Baik. Di mana kedudukan perigi Nabi itu? Yang dipanggil Haudun Nabi. Haudun Nabi ni saya tak pasti namanya Kausar ke ataupun bukan. Yang tu kena cek balik. Salsabila tu pun kena cek balik. Dia khas untuk Nabi ke dia umum untuk semua orang? Al-Kausar tu memang pergi Nabi lah. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW dapat minum lah ya Ustaz bukannya orang tertentu kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad dapat minum daripada perigi Nabi. Sebahagian ulama menyatakan perigi Nabi itu ada di padang mahsyar dan sebahagian ulama menyatakan perigi Nabi itu dia ada di sebelum masuk ke dalam syurga, iaitu Qantarah tadi. Jadi itu ada khilaf kalangan ulama lah. Imam Bukhari ikut rasanya menyatakan perigi Nabi itu duduk di Qantarah. Ada ulama lain seperti Al-Qurtubi menyatakan perigi Nabi itu ada di padang mahsyar. Masa dalam keadaan sulit tu ada perigi Nabi. Allah Alam. Baik Ustaz, terima kasih. Dan digambarkan bahawa perigi Nabi ni terlalu luas sehingga berjana-berjana untuk ambil air di perigi Nabi tu lebih banyak daripada bilangan bintang di langit. Masya Allah. Nak menggambarkan banyaknya bekas cedok air daripada perigi Nabi nanti. Jadi semua orang ada harapan untuk minum lah ya Ustaz? InsyaAllah kita ada harapan. Tapi kalau orang tu yang memang jahat, dia tak ada harapan lah. Orang yang beriman pada Nabi walaupun kecil, insyaAllah ada harapan minum daripada perigi Nabi SAW. Baik Ustaz, terima kasih. Okey, sama Kak Ana. Tadi yang ayat berkenaan dengan Salsabila dan juga Zanjabil tu itu surah Al-Insan Ustaz. Surah Al-Insan.
Ya, baru bertadabbur dengan Ustaz Nazmi. Okey. Ada persoalan lagi sahabat-sahabat? Okey Kak, kita berhenti di sini boleh? Ya, boleh Ustaz. Sebab saya nak tengok anak saya pula. Ya, boleh Ustaz. So, setakat ini saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang baru. Ustaz akan bawa. Dan mohon Ustaz kalau boleh sharekan Okey, insyaAllah. hadis tu dekat grup ya. Sebab ni dah terkapai-kapai, terkebil-kebil apa yang kita belajar hari ni. Kan tajuk dia apa Ustaz hari ni? Tajuk? Buatlah tajuk apa Kak? Tak dapat lah, tak tahu lah. Tak dapat apa benda tadi Ustaz cakap tadi kan. Tingkatan orang beriman. Malu sebahagian daripada iman Kak Syida. Malu sebagai iman lah. Tadi hadis yang mula-mula tadi daripada apa hadis daripada Itu Bukhari. tingkatan orang beriman. Kan 2 hadis tadi Ustaz uraikan kan. Ambil tajuk malu sebagai beriman pun cukup lah. Share kat grup dekat YouTube nanti kan kita tahu tajuk dia kan, senang orang nak refer kan. Okey, terima kasih Ustaz atas keberadaan pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang baru. Jazakumullah khairan katsira pada sahabat-sahabat yang berada pagi ni. InsyaAllah kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah ya. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Kak Syida. InsyaAllah jumpa lagi ya esok dengan kupasan pada Ustaz Terima Nazri. kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Ani. Jumpa lagi insyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Salina. Waalaikumsalam warahmatullahi.